Okey, kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan energy flow through the ecosystem. Right. Okay, so dalam bahagian ni, actually you all kena tahulah, okay, sebenarnya all the organism, right, okay, dia dihubungkan, okay, di dalam food chain. Okay, food chain ni adalah feeding relationship among the organism. For example, macam dalam gambar saya bagi ni, kita nampak mouse, dia makan grass, snake makan mouse, hawk makan snake, nampak? Feeding relationship between the organism. Itu yang dikatakan sebagai food chain. Tapi kalau kita tengok dari segi definasi food chain tu yang dia adalah pathway along which food energy is transferred from one trophic level to another. Manakala food web ni pula adalah interconnected feeding relationship in an ecosystem. Alright, so ni dari segi definasi lah. Okay, we go to the food chain. Kalau you all tengok dekat sini yang kita ada dua jenis food chain. Yang pertama adalah grazing food chain dan yang kedua adalah detritus food chain. Right? So kalau kita tengok dalam gambar ni adalah contoh grazing food chain. Grass dimakan oleh grasshopper, grasshopper dimakan oleh toad, toad dimakan oleh snake, snake dimakan oleh hawk. Itu adalah grazing food chain. Alright. So bila korang nak construct food chain ni yang, right, korang kena pastikan korang kena letak anak panah macam gini. Bukan macam ni ke ataupun macam ni ke. Alright. Sebab dalam penulisan food chain, anak panah ni bermaksud eaten by, dimakan oleh. Sebab tu bila kita baca food chain ni, kita kata grass dimakan oleh grasshopper, toad dimakan oleh snake, snake dimakan oleh hawk. Anak panah tu menunjukkan is eaten by, the feeding mood lah kat situ. Alright, so kalau awak tengok kat sini, kalau detritus food chain pula, dia bermula dengan death leaf. Kemudian death leaf ni dimakan oleh earthworm. Earthworm dimakan oleh bird. Bird dimakan oleh snake dan snake dimakan oleh bone. Right, itu contoh detritus food chain. Tetapi kalau dalam exam you all diberi satu food chain dan dia minta awak identify food chain tu adalah jenis grazing ataupun jenis detritus. Macam mana korang nak identify? Korang kena tengok food chain tu bermula dengan organisma macam mana. Contoh, kalau lah food chain tu awak tengok dia bermula dengan producer, dengan tumbuh-tumbuhan, so itu menunjukkan bahawa itu adalah grazing food chain. Ingat, grazing food chain bermula dengan producer. Sebab kalau kita tengok detritus food chain yang dia tidak bermula dengan producer, tetapi dia akan bermula dengan detritus, deleter. Contoh death leaf tadi. Dan barulah continue with the consumer. So hati-hati kalau dalam soalan tu dia bagi awak food chain, dia tanya tu food chain yang mana satu, tengok betul-betul. Food chain tu bermula dengan pokok ke bermula dengan detritus. Boleh? So itu dua jenis food chain yang kita ada, grazing dan juga detritus. Right. Dan seterusnya ini adalah contoh food web. Food web ni adalah sebenarnya gabungan beberapa food chain. Right. And then food web ni exist sebab biasanya haiwan ni dia boleh berada dalam trophic level yang berbeza. Means kadang-kadang dia berada dalam trophic level yang kedua, kadang-kadang dia berada dalam trophic level yang ketiga. Tengok cara pemakanan dia. Alright, so this is a food web, simple. Next thing yang kita kena tahu adalah tentang trophic level. Bila kita membincangkan tentang trophic level ni, yang trophic level ni sebenarnya ada 4 level utama. Kita ada trophic level 1, trophic level 2, trophic level 3 dan trophic level 4. Tetapi bila kita tengok dalam keadaan pyramids ni, trophic level pertama dia berada pada level yang paling bawah. And then trophic level kedua di atas trophic level 1, nampak? Trophic level ketiga di atas trophic level 2.
dan profit level keempat ni di atas profit level ketiga, nampak? Itu adalah kedudukan or the 4 profit level that we have. Right? Okay. So sekarang ni kita nak tengok, okay, apa yang kita boleh lihat. Okay, apakah jenis-jenis organism yang berada dalam trophic level 1, 2, 3 dan 4. Alright. So, kita tengok trophic level yang paling bawah, iaitu trophic level yang pertama. Okay. Trophic level yang pertama, okay, sebenarnya dia diami ataupun dia melibatkan producer ataupun autotroph. Kita tahu autotroph ni adalah organism yang boleh menjalankan fotosintesis. Macam pokok, alge. So ingat, pokok atau alge ni ataupun mana-mana autotroph, dia tidak akan berada pada trophic level 2, 3 dan 4. Okay, the only trophic level yang kita boleh jumpa alge ataupun plant, okay, ataupun mana-mana autotroph adalah trophic level yang pertama. Bawah sekali ni. So ingat. Okay. Kalau orang tanya, okay, organisma macam mana yang kita boleh jumpa dekat trophic level pertama? Okay, jenis-jenis autotroph. Okay, macam pokok dan juga alge. Right. Okay, then kita tengok trophic level yang kedua. Kat bahagian ni. Okay. Trophic level kedua, 3 dan 4 semuanya melibatkan haiwan. Cuma haiwan yang macam mana berada dalam trophic level yang kedua. Okay, dan biasanya haiwan yang berada dalam trophic level yang kedua, kita panggil dia sebagai primary consumer. Nampak? Okay. Kalau organisma dekat trophic level yang pertama tadi, kita panggil dia producer. Tetapi okay, haiwan yang berada dekat trophic level yang kedua ni, kita panggil dia primary consumer. Dan biasanya haiwan-haiwan yang menjadi primary consumer ni, dia herbivore tau. Dia makan tumbuh-tumbuhan. Alright. Okay, sebab itu antara contoh-contoh haiwan yang menjadi primary consumer dekat second trophic level ni adalah haiwan yang makan tumbuhan lah. Macam tikus ke, macam grasshopper ke, macam lembu ke, depends lah. Okay, as long dia makan producer. So, dia akan jadi primary consumer. Boleh? Okay. Kita tengok trophic level yang ketiga. Okay, trophic level yang ketiga melibatkan animal. Okay, tetapi animal yang berada dekat trophic level yang ketiga ni, kita panggil dia secondary consumer. Okay, tadi primary consumer. Okay, naik level yang ketiga, kita panggil dia secondary consumer. Dan secondary consumer ni, mereka adalah carnivore. Sebab secondary consumer ni, dia akan makan primary consumer. Sebab tu dia carnivore. Haiwan makan haiwan ni, mestilah dia carnivore. Sebagai contoh, kalau merujuk kepada gambar yang saya bagi ni, secondary consumer kita adalah seperti screw ataupun snake kat situ. Alright. Itu pada third trophic level. Kita tengok trophic level yang keempat yang. Haiwan yang berada dekat trophic level yang keempat ni, kita panggil dia tertiary consumer. Kita ada primary consumer, kita ada secondary consumer. So, haiwan yang berada dekat fourth trophic level ni, kita panggil dia tertiary consumer. Dan haiwan di tertiary consumer ni, dekat fourth trophic level ni memang carnivore juga. Dia makan secondary consumer. Contoh kat sini, hawk ni, dia adalah tertiary consumer. Boleh. So, kalau tengok food chain yang saya bagi ni, grass ni adalah producer yang berada pada first trophic level. Mouse ni, dia adalah primary consumer yang berada dalam second trophic level. Snake ni adalah secondary consumer yang berada dekat third trophic level. Dan hawk ni adalah tertiary consumer yang berada pada fourth trophic level. Alright. So, itu antara perkara yang korang kena tahu bila korang membincangkan tentang trophic level. Boleh? Okay, good. Alright. So, perkara seterusnya yang korang kena tahu adalah 3 jenis ecological pyramid. So, apakah 3 jenis ecological pyramid yang kita kena tahu? Yang pertama adalah biomass. Yang kedua adalah number.
Dan yang ketiga adalah pyramids of energy. Okay, pada dasarnya bila kita sebut piramid, bentuk dia mesti macam ni lah kan. Right. Tetapi sebenarnya dalam ekosistem yang berbeza, sometimes bentuk dia tak rigid begini. Ada ekosistem, dia punya bentuk piramid mungkin begini. Ada ekosistem dia punya bentuk piramid mungkin begini. Tetapi yang pasti paling bawah, maksudnya pada trophic level yang pertama, di situ adalah producer, the autotroph. Walaupun pelbagai bentuk, tetapi organisma yang mendiami first, second, third and fourth trophic level tu adalah organisma yang sama. Trophic level pertama producer, second trophic level is primary consumer, the herbivore. Trophic level yang ketiga, adalah secondary consumer. Trophic level yang keempat adalah tertiary consumer, the carnivore. Okay. Right. So, kita tengok pyramid of biomass. Pyramid of biomass ni sebenarnya kita akan tengok total biomass semua organisma yang berada pada trophic level itu. Maknanya, kita akan tengok berapakah total biomass semua producer. Yang berada dekat trophic level tu. Means dalam food chain yang kita bincangkan tu. Dan kita akan tengok berapa total biomass semua primary consumer yang berada pada second trophic level. Begitu juga seterusnya. Berapakah total biomass yang ada bila kita merujuk kepada secondary consumer yang berada pada third trophic level dan seterusnya. Biasanya bila kita nak mengukur biomass ni, yang kita akan guna gram dan kita akan menggunakan dry mass. Dry mass ni maksudnya kita akan buang kandungan air dalam organisma yang kita nak timbang tu. Alright, so that's why bila kita mengira ataupun kita measure berat organisma yang kita dah keringkan tadi, means kita akan dapat dry mass dia, dan biasanya kita akan guna unit untuk bacaan dry mass ni gram meter square lah. Alright. So pyramids of biomass ni yang bila dia goes up, biasanya kita akan nampak bilangan organisma tu makin berkurang. Dan secara logiknya, bila bilangan organisma tu paling berkurang, so mass dia, berat dia juga akan berkurang. Tetapi seperti yang saya bagi tahu tadi, keadaan tu tidak fix. Dia boleh berubah mengikut keadaan, means mengikut ekosistem yang dibincangkan. Sebab ada ekosistem tak mempunyai bentuk yang standard macam ni. Alright. Ini contoh perbandingan dua ekosistem yang berbeza. Kita tengok yang bahagian atas. Atas ni dia kata producer dia, ni producer dia. Rumput, grass. Ini primary consumer dia, rabbit. Ini secondary consumer dia. So kalau kita tengok dia punya bentuk piramid memang standard cantik macam tu kan. Dan jelas kat situlah kalau kita measure dia punya biomass, of course lah. Biomass dia bila daripada first trophic level kepada trophic level yang seterusnya, dia punya biomass makin berkurang. Right. Tetapi kalau kita tengok yang bawah ni, ekosistem yang dekat bawah ni, bentuk dia tak macam ni kan. Kalau kita tengok bentuk dia begini. Nampak? Right. Sebab ekosistem ni, producer dia normally kurang daripada biomass primary consumer dia. Means phytoplankton ni dia adalah plant-like organism tau. Sedangkan zooplankton ni adalah animal-like organism. Right. So dalam ekosistem ni dalam aquatic ekosistem ni, phytoplankton punya biomass is lebih rendah berbanding daripada biomass zooplankton. Sebab tu bentuk dia punya piramid tu
macam yang saya lukis ni. Tetapi when we go to the secondary consumer, the hearing ni, okay, kita nampak okay, keadaan biomass tu kembali seperti standard lah. Means okay, biomass hearing tu, okay, the secondary consumer tu dah kurang daripada biomass zooplankton dan seterusnya. Bila kita tengok sea lion tu, okay, biomass sea lion tu memang lebih, means memang lebih sedikit berbanding daripada biomass hearing. Itu contoh nak menunjukkan dalam ekosistem memang beza. Sometimes okay, bentuk piramid tu tak semestinya seperti asal beginilah. Right, it can be any, right, any condition. Alright, itu pyramids of biomass. Okay, piramid yang seterusnya adalah piramid number. Piramid number ni actually kalau tadi kita timbang berat dia. Kalau piramid biomass, so kalau piramid number ni kita bilang, okay, kita bilang pokok tu ada berapa, okay, primary consumer tu ada berapa, kita bilang. Kalau contoh gambar saya bagi ni, kita bilang, okay, berapa pokok padi tu, berapa ekor kutu tu, berapa ekor ikan ni, kita bilang. Alright, okay. So sungguh pun begitu, seperti yang kita sedia maklum, standard okay, standard, okay, kita punya piramid, bilangan producer akan lebih banyak daripada bilangan primary consumer, secondary consumer dan seterusnya. Itu adalah standard pemahaman tentang pyramids. Okay, tak kira lah piramid biomass ataupun pyramids of number. Tetapi seperti pyramids of biomass, okay, bentuk piramid akan berubah mengikut jenis ekosistem yang kita bincangkan. Alright, kalau ekosistem terrestrial mungkin standard bentuk dia beginilah. Alright, okay, di mana dari traffic level yang pertama sehingga traffic level yang keempat, kita akan dapati bilangan organisma akan berkurang. Right. Okay. So, piramid number ni memang sangat advantage lah kalau kita nak mengira organisma yang besar-besar. Alright. Okay. Tetapi kalaulah kita nak mengira, means food chain tu melibatkan organisma yang kecil dan sangat banyak, okay, memang menjadi halangan. Sebab itulah, okay, piramid number ni dia ada disadvantage dia. Maknanya orang kurang menggunakan piramid number ni sebab, okay, kalau kita nak kira haiwan yang banyak dan juga kecil memang difficult kan. Susahlah nak kira semut, nak kira kumbang, susah sebab kecil dan banyak. Begitu juga, okay, haiwan-haiwan ni kadang-kadang dia makan dekat trophic level yang berbeza. Okay, mula-mula awak nampak dia makan dekat trophic level pertama. So, awak ingat dia primary consumer. So, awak dah kira dah dia sebagai primary consumer. Tapi sebenarnya dia juga boleh menjadi secondary consumer. So, next time awak kira, awak ingat awak mengira haiwan yang lain, sebenarnya awak mengira haiwan yang sama. So di situ dah jadi ralat lah. Sebab tu piramid number ni dia tak sesuai. Bukanlah tak sesuai, makna kurang digunakan sebab banyak disadvantage kalau kita nak plot the pyramids of number. Alright? Okay. Okay, so ni contoh. Okay, dalam keadaan berbeza, okay, bentuk pyramid of number ni juga possibility akan sedikit berbeza. Okay, kita tengok dulu yang sebelah sini. Okay, dia kata grass ni, okay, bilangan dia banyak. So, nampaklah banyak. Tetapi, okay, grass ni dimakan oleh primary consumer dia, rabbit dia ni. Of course lah, rabbit ni mesti sedikit daripada grass tu. Okay, sebab this is numbers. Kalau rabbit ni lebih banyak daripada grass, okay, akan berlakulah, okay, lack of food source. Okay, so tetapi when we go to the secondary consumer ni, nampak kutu ni, okay, tiba-tiba bilangan dia lebih banyak berbanding daripada rabbit. So kenapa? This is because kutu ni kecil dan kutu yang berada di atas rabbit ni bukan seekor ataupun 2 ekor, mungkin lebih daripada 10 ataupun 20 ekor. So, sebab itu, bilangan kutu di atas seekor rabbit adalah lebih banyak berbanding daripada bilangan rabbit. Itu satu possibility of bentuk piramid. Yang ni pun comel juga. Okay, nampak. Bawah tetap producer. Dia kata hak ni pokok. Kecil je. Alright, so kalau you all nak tanya kenapa pula kecil macam tu, sebab dia nak merujuk kepada sepohon pokok. Macam tu contoh.
Tetapi pada sepohon pokok tu, atas dia tu ada banyak serangga nampak. Sebab tu primary consumer punya bilangan tu lebih banyak daripada bukan seladang pokok tapi merujuk kepada sepohon pokok satu. And then of course lah secondary consumer, the woodpecker tu kurang daripada bilangan insect yang berada di atas pokok tu as a producer. Right. Okay, so ni contoh pyramid numbers yang possible ada. Okay, alright. Okay, so pyramid yang seterusnya adalah pyramid energy. Pyramid energy ni lah pyramid yang paling accurate. Right, kalau kita nak mengkaji food chain tu. Right, sebenarnya pyramid energy ni kita akan lihat amount of energy per unit area ataupun volume. Okay. Right. So, bila kita bincangkan tentang pyramid energy ni, yang sebenarnya kita akan tengok pergerakan ataupun transferring of energy daripada satu trophic level, contoh daripada trophic level yang pertama ke trophic level kedua. And then daripada trophic level kedua ke trophic level ketiga. And then daripada trophic level ketiga sehingga trophic level yang keempat. Right. Nampak? Okay, so itu adalah pyramid energy. So advantage dia memang dia sangat efficient lah. Okay, cuma disadvantage dia sometimes untuk melihat berapa kandungan tenaga di dalam trophic level tu, kita terpaksa membunuh haiwan-haiwan dekat trophic level tu. Right, okay. So sebab itu kita akan dapat nilai yang lebih accurate. Right, okay. Itu tentang 3 pyramids yang you all kena tahulah. Pyramids of biomass, pyramid of number dan juga pyramids of energy. Okay, seterusnya kita akan tengok energy transfer means macam mana keadaan energy tu bila dia dipindahkan, mean transfer from one trophic level to the next trophic level, right? So perkara pertama yang korang kena tahu ni matahari ni, dia sebenarnya adalah source of energy, right? And energy yang diberikan oleh sun tu, matahari tu, actually akan ditrap oleh producer. Alright, cuma apa yang korang kena tahu, daripada keseluruhan energi yang diberikan oleh matahari tu, hanya 1 to 5% sahaja tenaga cahaya tu digunakan dalam proses fotosintesis oleh producer tu. Maknanya the rest tu akan direflected balik ataupun tak akan digunakan oleh producer. Okay, right. So proses energy transfer ni akan berterusan daripada trophic level yang pertama, kedua, and then apa yang kita boleh lihat dekat sini, bila primary consumer yang kita tahu berada dalam trophic level yang kedua ni, dia makan kita punya producer, so energy di dalam producer tu of course lah akan dipindahkan ke dalam primary consumer. Cuma daripada total number of energy dalam producer kita tu yang hanya 10% saja yang akan diterima oleh primary consumer kita ni. So means herbivore kita ni hanya akan terima 10% saja energy daripada producer tu. The rest 90% tu akan lost to the environment. Bila masa 90% energi ni lost, actually during organisma tu mengalami respiration, excretion. So the rest of energy tu 90% tu akan lost dekat environment, right? Okay, so food chain tu akan berterusan, means secondary consumer akan makan primary consumer kita. So keadaan dia sama, tenaga akan ditransfer daripada primary consumer to the secondary consumer, right, yang berada dekat third trophic level. Dan keadaan dia secondary consumer yang berada dekat third trophic level ni juga hanya akan menerima 10% saja tenaga daripada primary consumer. Alright. So begitu juga bila tertiary consumer makan secondary consumer pun sama, dia hanya akan menerima 10% saja tenaga daripada secondary consumer. So kenapa berlaku macam tu? Right. So persoalan dia sekarang, kenapa food chain kita ni biasanya dia tak akan lebih daripada 4 ataupun 5 trophic level. Paling banyak food chain adalah sehingga trophic level yang keempat saja, right? So the reason is
Bila tenaga tu dipindahkan daripada traffic level pertama ke traffic level kedua, okay, contoh traffic level kedua ke 3 dan traffic level ketiga ke 4, alright. So apa yang kita boleh lihat kat sini, okay, tenaga akan berkurang. Alright. So tenaga ni berkurang kerana during transferring of energy tu berlaku energy loss. Okay, ketika organisma tu mengalami respiration, transpiration, excretion. Okay, di mana energy ni dia akan lost to the environment. Alright. Okay. So okay, sebab tu bila tenaga tu sampai ke traffic level yang keempat ataupun traffic level yang kelima, hanya sedikit energi sahaja yang tinggal. Okay, a little energy is left. So, bila dah terlalu sedikit, kalau dia nak dipindahkan lagi ke traffic level yang seterusnya, so dia dah jadi insufficient tau. Dah tak cukup untuk support the next traffic level. So, that's why keadaan inilah yang melimitkan kita punya traffic level hanya akan sampai sehingga traffic level yang keempat ataupun kelima sahaja. Right? So, you all kena ingat. Sebab masa energi tu dipindahkan daripada traffic level ke traffic level, dia akan berkurang. Kenapa dia berkurang? Sebab dia hilang ke environment ketika proses excretion, respiration, right? Dan dalam proses-proses yang melibatkan organisma tu. So bila dia sampai dekat traffic level yang keempat, tenaga yang tinggal tu sikit sangat. So bila sikit sangat, dia dah tak cukup lah untuk support traffic level yang seterusnya. Alright. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk kali ini. So thank you. Assalamualaikum. Bye.